10 minit 15 minit. Sebutan hadis Nabi, hadis ni popular. Tuan-tuan pun mungkin dah tahu, muslimin dan muslimat mungkin dah tahu hadis yang bercerita tentang Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Hadis yang popular. Saya bacakan matan dia sikit. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidun bayadi thiyab shadidun sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا. Kita pergi situ sikit. Itu daripada Umar, katanya satu ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang lelaki. Lelaki ini dia putih, pakaiannya bersih, kata Umar. Putih, pakaiannya bersih, rambutnya hitam berkilat-kilat. Bersih, rambutnya hitam berkilat-kilat. Tidak ada kesan padanya seorang yang musafir, dan tidak ada di antara kami pun seorang yang mengenali dia. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah dan dia mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam." Maka Nabi pun menjawab, Islam itu syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji bagi yang mampu. Maka lelaki itu kata, qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami pun pelik, dia tanya, dia membenarkan. Kita tengok pengajaran pada rangkaian yang pertama. 1 ke 3, datang malaikat Jibril jumpa dengan Nabi. Pakaian dia putih bersih, rambut dia hitam, pakai hitam cantik berkilau-kilau, nak cerita macam pakai minyak rambut tuan-tuan. Bersih, tak ada tanda seorang musafir. Dia duduk di hadapan Nabi dalam keadaan penuh mesra. Penuh mesra, penuh penghormatan. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Tuan-tuan boleh ambil pengajaran daripada rangkapan hadis ni. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia tuan-tuan dan puan-puan, disunatkan kita bila berjumpa dengan orang yang mulia seperti para ulama, orang-orang yang ada kedudukan, disunatkan kita berpakaian kemas dan cantik serta bersih. Itu disunatkan kepada kita. Macam Jibril datang jumpa Rasulullah SAW. Jibril itu malaikat tuan-tuan dan puan-puan. Dia datang jumpa Nabi, sebaik-baik rupa dia datang. Dalam keadaan manusia sekalipun, sebaik-baik rupa dia datang. Bersih baju dia, tak ada kesan nabuk sedikit pun. Rambut berkilat cantik tuan. Dengan penuh kemesraan, penuh penghormatan dijumpa Rasulullah. Nak ajar kita, begitulah kita. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tak ada masalah. Jumpa pun memang smart semua ni, saya percaya. Cantik semua tuan-tuan. Hapuk kat kot pun buang tuan-tuan. Percayalah, rambut pun sikat cantik. Itu kita dengan bos kita, orang ada kedudukan depan mata kita. Tapi bagaimana bila kita berjumpa dengan para ulama? Adakah kita bersikap seperti begini? Kadang-kadang tak tuan-tuan. Jumpa, kadang-kadang cari Tok Imam dekat masjid, baju berkedut, butang pun tak butang pada, kopiah berkeladak hitam tuan-tuan, pakai kain batik, kain batik pun tak bergosok. Tok Imam, kalau saya sikit Tok Imam, anak saya nak kahwin. Begitu je tuan. Adab kita tak ada dengan orang yang ada agama, tak ada pula kita dekat situ. Tak ada adab kita pada orang yang ada agama. Kata Syekh Dr. Fatani, ala wa inna zihabal ulama zihabul ilmi. Kata Syekh Dr. Fatani, ketahuilah, bila hilangnya ulama, hilanglah ilmu. Ulama pergi juga ilmu. Mulia tak mulia ulama di sisi kita. Perlunya kita kepada ulama macam mana? Sebab dia membawa ilmu agama kepada kita.
Hilang ulama, hilang ilmu agama dalam keadaan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Mulia mereka ni kita kena hormat. Hari ni orang tomah macam-macam. Kadang-kadang dia belajar ilmu agama sikit tapi dia tomah. Sebab apa? Sebab dia tak puas hati dengan ustaz, tak puas hati dengan ulama, tak pernah nak bersangka baik. Kalau kita pergi kedai kereta, betul kereta, mekanik kata ni kena tukar, ni kena tukar, ni kena tukar, ikut je pula. Sebab kita rasa mekanik tu tahulah dia betul kereta. Betul tak tuan-tuan? Tapi bila sampai dekat bab ulama, tegur sikit tak boleh terima. Sedang ulama tu tahulah dia belajar agama, tuan-tuan.